Assalamualaikum dan apa khabar semua guys. Sebagaimana kita janjikan, hari ini kita nak buat satu video review dan juga basic tutorial tentang drone baru kita. Inilah dia Hover Air X1, drone mini yang amat kecil dan amat ringan, boleh dilipat dan disimpan ke dalam poket belakang jeans anda saja. Ini rupa dia. Very light. It's only 125 gram berat dia, dan dia lebih ringan daripada iPhone. Cara penggunaannya juga amat mudah guys, sebab dia tak gunakan controller macam drone-drone yang lain. Jadi dia adalah fully automatic self-flying drone. Memang menarik lah dia punya fungsi dia, di mana kita hanya keluarkan dia daripada poket kita dan kita boleh terus gunakan dia dan terbang dan start ambil gambar dalam masa tak sampai pun 1 minit. Itulah kelebihan dia. Tak payah nak calibrate GPS apa semua kan. So inilah satunya yang baik dan best tentang drone ni. Dekat drone ni cuma ada 2 butang guys. Ada 2 butang je untuk kita tekan. Yang pertama is on and off button. Yang kedua button untuk pilihan mode penerbangan yang kita nak. Memang amat awesome lah guys. Nanti kita akan tunjuk demo kan. Okey, pertama sekali untuk nak onkan drone ni, kita tekan beberapa saat di butang on button ni sehingga lampu hijau tu menyala. Dan anda boleh tengok gimbal sedang di reset dan anda boleh dengar bunyi chime dia kan. Dan juga dia ada beritahu kita mode apa yang dia ada sekarang, iaitu hover mode. Okey, kalau kita nak tukar mode, kita just tekan sekali. Okey, yang ini adalah zoom out punya mode. Yang ini pula adalah follow mode. Orbit mode. Yang ini bird eye mode. Dan last kali adalah custom mode. Custom mode ni dia bagi kita 2 pilihan apa yang kita nak set. Sama ada kita nak set dia untuk selfie punya mode, di mana dia akan mengambil snapshot ataupun gambar kita, ataupun kita boleh set dia sebagai dolly track. Dolly track ni dia akan ikut kita daripada depan. So bila kita jalan, dia akan undur ke belakang. Jadi saya dah set dia sebagai dolly track. Jadi kalau saya tekan tu, dia akan terbang lah. Okey, mode yang pertama kita nak gunakan untuk hari ni adalah hover mode. Hover mode ni adalah mode di mana dia akan terapung dan dia akan ikut pergerakan kita ke kiri ataupun ke kanan. Drone ni tidak akan bergerak. Jadi mode ni amat sesuai untuk storytelling, penceritaan, ataupun kita boleh guna untuk sesi penerangan, di mana drone ni akan merakam setiap pergerakan kita dan penerangan kita. Okey, untuk mulakan hover mode, kita tekankan on button lama-lama. Current mode, hover. Okey, so drone akan beritahu kita mode dia sekarang berada dalam hover. Okey, untuk terbangkan dia, boleh tengok sini ya. Pastikan kamera menghadap ke muka anda dan tekan butang on lagi sekali, just sekali, dan dia akan terbang. How cool is that guys? Tengok tu, dia dah mula rakam saya punya video. Jadi apabila saya bergerak, dia pun akan turut bergerak. Kan, jadi inilah hover mode. Tapi kalau saya pergi jauh, dia akan stay di situ dan mengambil gambar saya. Dia akan stay di situ dan mengambil gambar saya. Jadi dia tidak akan bergerak, dia cuma hover. Okey, jadi cara untuk kita nak turunkan dia balik adalah kita letakkan tangan kita di bawah ni, dan dia akan landing di tangan anda. Senang guys, very easy to use. Current mode, zoom out. Okey, untuk demo yang kedua pula, kita nak guna mode yang seterusnya. Kalau kita tekan selection ni, Zoom out.
dia akan zoom out. Zoom out adalah di mana dia akan mengambil gambar kita dan dia akan zoom out, undur ke belakang sejauh mana yang kita nak dia undur, dan dia akan datang balik kepada kita. So kita akan dapat 2 clips, di mana kita dapat clips untuk dia rakam ketika dia pergi dan juga klip dia rakam ketika dia kembali kepada kita. Current mode, follow. Okey, yang ini pula adalah follow mode. Follow mode ni dia akan ikut kita daripada belakang. Kita boleh pilih sejauh mana dia ikut tu, berapa meter dari belakang, dekat ataupun jauh, dan kita juga boleh pilih ketinggian dia, berapa meter daripada tanah kita nak dia terapung sambil dia ikut kita lah. Kalau di kawasan yang ada orang tu, eloknya buat lebih tinggi lah. Tapi hati-hati guys, drone ni tak ada collision sensor, tak ada sensor untuk menghalang dia daripada bertembung ataupun terlanggar benda. Jadi kita nak kena hati-hatilah, kita jangan lalu di tempat yang sempit, nanti drone tu akan tersangkut dekat situ. Current mode, orbit. Yang ini adalah contoh orbit mode. Orbit mode yang saya buat amat cantik dan sesuai untuk menampilkan sesebuah bangunan ataupun tempat. Kalau kawasan tu luas, kita boleh buat macam ni, memang nampak cantik. So dia punya klip tu amat sesuai lah untuk kita gunakan sebagai B-roll kita, dan mencantikkan lagi lah video kita nanti. Current mode, bird eye. Yang ni bird's eye view yang saya sempat rakam untuk anda dapat gambaran lah macam mana bird's eye view ni, macam mana nak buat kan. Memang cantik. Kalau di tepi pantai kita boleh baring kan atas tuala pantai tu, dan kita akan biarkan dia naik ambil gambar kita. Memang cantik. Current mode, custom. Dolly track. Ini satu sampel dolly track punya klip yang saya sudah rakam. So amat sesuai untuk kita rakam pergerakan anak kita lah kalau bermain kan. Even untuk kita pun nak berjalan daripada depan, so you can get a nice shot from you walking towards somewhere lah. So amat menarik lah dolly track ni. Okey, seperti mana yang anda tengok tadi, drone ini memang sangat sesuai untuk kita gunakan untuk produce kita punya B-roll lah, B-roll. Jadi saya selalu gunakan drone ni tanpa suara sebab dia punya bunyi agak bising kan. Jadi kita gunakan dia untuk silent clip ataupun B-roll supaya kita boleh selitkan masuk ke dalam video kita nanti. Tapi dia ada juga features di mana anda boleh rakam suara menggunakan apps dia, dan dia akan cancelkan bunyi propeller yang bising tu. Sekarang saya nak buat demo macam mana kesan dia kalau kita rakam suara guna apps dia, guna drone. Okey. Okey guys, video ini dirakam oleh drone menggunakan apps daripada Hover. Sebagaimana anda dapat lihat, sound dia amat jelas dan tak ada dengar bunyi propeller kan. So guys, macam mana? Hebat kan? Hebat. Okey, sekarang saya nak berkongsi beberapa basic information on need to know basis untuk mereka yang berminat untuk tahu dengan lebih sikit tentang kita punya drone ni ataupun berniat untuk membeli drone ini ya. So saya tak akan go into too much detail, tapi need to know basis apa yang anda perlu tahu tentang drone ni. Berat dia adalah 125 gram sahaja. Very light, very light, dan dia boleh dilipat dan disimpan di dalam poket ataupun bag kita kan. So it's very convenient lah untuk kita nak bawa ke mana-mana kan. Kemudian dia punya bateri ni dia punya flight time adalah dalam lingkungan 10 minit lebih kurang. Jadi, mungkin ada yang kata 10 minit Allah tak cukup lama kan. Tapi actually cukup untuk kita nak shoot footage ataupun clips ataupun B-roll kita kan. Sebab apa? Dia boleh buka dan terbang. Tak payah nak calibrate, nak spend masa macam tu kan, macam drone-drone yang lain. Kita boleh terus gunakan dia. Maksudnya 10 minit tu adalah 10 minit yang quality, yang terus beraksi. Okay. Dan dalam video unboxing saya juga telah recommendkan anda untuk beli lagi satu bateri lah, additional bateri, supaya anda ada dua bateri. So anda boleh guna pakai kedua-duanya kalau perlu. Okay. So based on experience, bagi saya satu bateri pun dah cukup untuk saya shoot 2-3 shots.
Tapi kalau saya nak buat continuous shots, photoshoot yang agak panjang, 2 bateri pun memang cukup lah. Untuk rapid charger ni, kalau kita tengok di sini ada satu butang. Kalau kita tekan butang tu, dia akan tunjuk indication lah, indication light tentang bateri punya status. Okay, so cara nak masukkan bateri ni yang mudah je lah. Kita alignkan dia punya plate dia kat situ dan kita tekan dia masuk. Dan apabila anda tekan butang ni, anda akan dapatkan indication light untuk kedua-dua bateri lah. Kemudian anda boleh bawa power bank untuk chargekan bateri ni ketika anda berada di luar lah, tempat syuting ke apa kan. Kita boleh gunakan power bank je. Sini USB-C cocok ke power bank USB-A. Itu dia punya konsep dia lah kat situ. Cuma satu saja saya notice, apabila anda masukkan dua bateri ke dalam rapid charger ni, dia akan charge bateri yang paling banyak power dulu, sama ada ni ataupun yang ni. Kemudian bila bateri tu dah penuh, baru dia akan charge yang lagi satu. So dia tak akan charge kedua-duanya sekali. Saya rasa itu strategi dia untuk nak penuhkan satu bateri dulu supaya kita boleh guna, baru dia charge bateri yang lagi satu. Okey, dia tak menggunakan GPS seperti drone-drone yang lain, tapi dia menggunakan kamera dia sebagai navigation, dan juga di bawah ni dia ada kamera sensor untuk dia nak detect kita punya tangan lah apabila kita nak dia landing kan. Dia akan guna yang ni lah. Dan dia gunakan kamera ni untuk mengagak ketinggian dia terbang tu. So, let's talk about kebaikan, pros dengan cons kan. So, bagi saya, benda yang paling saya suka tentang drone ni adalah harga dia. Harga dia mampu milik lah bagi saya. Walaupun ada drone di luar sana yang murah. Saya tengok dekat Shopee ada jual yang murah, tapi saya tak yakin lah. Tak ada brand dan mungkin tak tahan lama kan. Okey, dalam ruangan description saya dah masukkan affiliate link yang anda boleh gunakan. Anda boleh klikkan dan beli melalui Shopee. So kalau anda boleh klik affiliate link tu, saya amat-amat berterima kasih kerana dia boleh membantu channel kami untuk grow dengan lebih lagi, insyaAllah. Selain daripada harga dia, dia punya pros ataupun kelebihan dia adalah dia mudah untuk kita nak gunakan, dan dia punya video pun not bad guys. Dia punya video mempunyai quality 2.7K dengan 30 frame per second, atau anda boleh tukar ke 1080p dengan 60 frame per second. Okay, so anda boleh pilih lah. Macam saya suka 2.7K. Untuk pengetahuan anda, review yang saya buat tadi dirakam ketika hari hampir senja. Jadi dia punya lighting tu tak berapa cantik, dah semakin kurang lighting. Jadi mungkin anda dapati dia punya klip video tu tak berapa cantik lah. Tapi kalau anda gunakan drone ni ketika tengah hari dan keadaannya cerah dan sesuai, saya rasa anda akan dapat hasil yang lebih hebat dan menarik. Okey, tentang cons ataupun dia punya limitation lah, ataupun dia punya kelemahan. Yang pertama sekali, bising. Dia memang bising. Jadi bila anda naikkan dia, orang semua akan tengok apa tu kan, bising kan. Bunyi dia nyaring sangat. Sebab apa? Dia ada 4 propeller dan dia high speed kan untuk dia terbang. So bising. Yang kedua, dia tak boleh terbang tinggi. Dia punya limitation dia tak boleh terbang tinggi. Maximum height dia boleh terbang 15 meter ataupun lebih kurang 50 kaki. Okey. Dan lagi satu dia yang anda perlu tahu, dia tak ada collision sensor. Dia tak ada sensor untuk menghalang dia daripada terlanggar. Sebab itu dia membuatkan guard sekeliling propeller ni. Kalau dia terlanggar ataupun terhantuk apa-apa, dia tak akan rosak lah. Kan. Kalau saya tengok banyak reviewer yang memberitahu kita dia dah jatuh 2-3 kali, tapi masih boleh digunakan, tak ada masalah. Dia cala-cala sikit tapi masih boleh guna. Okey, so dia tak ada collision sensor. Dia cuma ada sensor di bawah ni untuk landing, dan juga untuk mengagak ketinggian dia terbang. Itulah disebabkan itu dia tidak boleh terbang di permukaan air. Ini take note guys, tak boleh terbang di permukaan air. Okey, kalau macam anda nak terbangkan dia di tasik ataupun di atas laut, memang tak boleh. Sebab sensor ni tak boleh detect permukaan yang tak solid. Liquid permukaan, dia akan confuse. So jaga-jaga guys. Jaga-jaga kalau anda pergi macam naik boat ataupun sunset cruise, di mana boat tu berhenti, anda shoot di atas boat.
tiba-tiba kalau anda buat orbit mode, dia akan pergi jauh dan dia lalu di atas air, takut dia terkeliru dan dia akan mengalami masalah. Take note lah, take note. Lagi satu, dia tak boleh anda tak boleh gunakan dia di tempat yang tebing tinggi, macam di atas bumbung bangunan contohnya. Anda boleh guna, tapi kalau dia keluar daripada bumbung bangunan tu, tempat yang tinggi, ada sudden drop, dia akan confuse. Saya tak tahu apa yang akan berlaku. Better don't try lah. Ataupun dekat tebing cliff, tebing di bukit ke kan, apa kan, kita memang seronok ambil gambar kan. Tiba-tiba dia pergi ke tempat yang ketinggian tu tiba-tiba drop. Itu yang tu dia akan jadi macam confuse. Itu dia bagi peringatan pada kita supaya elakkan. Dan dia tak boleh terbang kalau keadaan suasana agak gelap, hari malam, ataupun cahaya yang tak mencukupi pun tak digalakkan. Hujan tak boleh for sure. Drone-drone lain pun sama saya rasa. Dan juga keadaan yang agak berangin. Kemudian dia punya kelajuan drone ni boleh pergi sehingga 25 km sejam. Jadi anda boleh gunakan dia untuk follow anda cycling contohnya. Ya, aktiviti lasak yang laju, dia akan ikut. Dia boleh ikut. Itu satu kelebihan dia lah. Tapi take note yang dia tak ada collision sensor. Jadi kalau siapa yang naik mountain bike, yang aksi lasak, yang anda turun bukit lalu di celah-celah pokok tu, mungkin berbahaya. Drone ni ikut dan dia akan terlanggar. Itu satu another thing to take note lah. Okay, so saya rasa itu sajalah yang saya nak kongsikan pada anda tentang mini drone yang amat hebat ni. So kalau anda belum lagi tengok video unboxing, sila klik di link yang saya akan letakkan di selepas video ini, di penghujung video ini. Jadi anda boleh tengoklah macam mana rupa dia di dalam kotak. Okay, thank you very much guys. See you in our next video. Bye.